Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum wa qulubuna biyadik fa inna ma taqlibuhu anta. Allahumma ighfir lana wa lahum, Allahumma ighfir lana wa lahum, Allahumma ighfir lana wa lahum. Rabbi zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Usaha pengungsi bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, jawatan kuasa, para asatizah, para guru, para alim ulama, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan sekalian alam yang berikan kesempatan pada kita untuk terus beribadah kepada Allah. Berikan juga kepada kita untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba Allah yang bertakwa, dan insya-Allah kita kembali sambung penawar bagi hati daripada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Indonesia rahimahullah ta'ala. Tajuk yang baru iaitu tajuk sabar. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Bab yang keempat pada menyatakan sabar dalam bab tasawuf, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dan juga Syekh Junaid Al-Baghdadi. Ketahui olehmu bahawasanya sabar itu menahan diri daripada marah atas sesuatu yang tiada disukainya. Dasarnya marah apa dan sabar ni dia menahan marah. Itu dasar bagi orang kita lah. Bagi orang kita yang kebiasaannya manusia ni ada sifat marah. Wajib ada sifat marah, wajib jadi pemarah. Tapi tidak boleh diguna pakai dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia. Marah ni kena guna pakai dalam berkaitan dengan perkara akhirat, perkara agama. Dia mesti ada. Marah ni dia ada 3 kategori. Pertama, kategori orang yang dia kerja nak marah je. Kerja nak marah tanpa apa sebab pun dia marah. Sikit-sikit nak marah. Ini kategori yang dilaknat, yang dilarang oleh agama. Dia tak kira tempat, dia nak marah saja. Ini perbuatan yang dilarang agama. Yang kedua, dia marah, tapi marahnya tadi itu bertempat. Dan tempatnya marah itu bila mana berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Orang hina agama Allah. Dan dia akan sabar ataupun tidak cepat marah pada perkara-perkara yang berkaitan dengan dirinya sahaja, ataupun hanya berkaitan dengan dunia. Orang duk kata ke dia tak marah. Tapi kalau bab dengan agama, hina agama, dia marah. Ini dipuji oleh agama. Ada orang tak ada marah langsung. Orang keji ke, orang puji ke, agama dia macam mana sekalipun tak ada marah. Ada. Memang ada panggil orang dia tak ada sifat marah. Hak ini juga dalam agama juga dilarang. Dia kena mesti cari butir-butir kemarahan apabila satu-satu perkara yang mengakibatkan ataupun berkaitan dengan agama itu ada. Itu. Jadi kena jaga sungguh-sungguh kerana ada. Dan marah ini perlu dijaga dengan sabar. Kebiasaan dengan sabar. Sabar ini menahan. Pada peringkat awalnya, dasarnya, sabar itu menahan diri daripada sesuatu yang tidak disukai. Itu marah tadi itu. Dan menahan lidah daripada mengadu kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Yang lebih besar sekali, bila kita marah ni, kita jangan mengadu domba dengan manusia. Dengan bercerita dengan manusia. Satu-satu perkara kita mengadu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini peringkat yang kita nak cari. Di mana-mana kehidupan sekalipun, sejak zaman Nabi SAW dan sebelum zaman Nabi, adalah setiap perkara nak mengadu dengan Allah. Kita nak cari tempat pengaduan yang sebenar. Jadi kena mengadu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ni mengadu juga.
tapi tak kesemua, tak keseluruhan. Mana setiap aliran darah dalam tubuh badan ni tidak pergi kepada Allah. Masih ada lagi, orang kata apa? Kemakhlukan tadi tu. Tidak ada perhambaan yang sebenar. Bila kita jadi hamba Allah yang sebenar ni, maknanya lidah kita ni berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ada tempat lain dah. Di situ maknanya ada susunan yang disusun oleh para ulama-ulama sufi, iaitu beruzlah, iaitu memencilkan diri dan beribadah kepada Allah. Tapi pencil diri bukan pencil diri sampai tinggal habis semua, orang kata apa, tanggungjawab. Tapi pencil diri ni adalah untuk dia selamatkan diri dia dulu. Nanti dia okey, dah selesa, mana dia dekat dengan Allah, maka dia kena kembali balik pada masyarakat. Kalau zaman sekarang ini, dia tak boleh sepanjang masa, terutamanya orang-orang yang berilmu. Orang-orang berilmu, uzlah ni orang berilmu. Jarang ada orang yang tidak ada ilmu dengan uzlah. Jarang ada. Boleh nak beruzlah orang tak ada ilmu, tapi tak kena, takut ditipu syaitan. Dia beruzlah tapi ditipu syaitan. Selalunya orang berilmu, dia mengetahui ilmu bagaimana nak beruzlah, kaedah beruzlah, dia ada tariqah, dia mengikut tariqat-tariqat yang telah disusun. Itu dia beruzlah. Tapi tak boleh lama orang berilmu ni beruzlah, kerana orang jahil lebih ramai daripada orang berilmu. Kalau dia beruzlah, maka kejahilan itu lebih berleluasa, maka kezaliman akan masuk. Maka lahirlah ilmu-ilmu yang sesat, maka lahirlah ilmu-ilmu tidak berpandukan dengan agama yang sebenar. Maka menghuraikan dengan hujah-hujah akal fikiran sendiri seperti terdahulu, zaman-zaman terdahulu. Jadi tak boleh uzlah lama-lama. Uzlah itu satu perkara yang dituntut dalam agama untuk mendidik diri kita daripada melakukan maksiat, tetapi tak boleh kita lama sangat sampai tinggalkan masyarakat kita, orang berilmu, mana nanti takut kesihatan. Jadi sabar, lidah kita ni nak terus beruzlah ni, nak mengadu pada Allah sahaja. Maka pengaduan kita apa sahaja sekali kehidupan kita ini punya cabaran, hanya kepada Allah. Tak boleh selain daripada Allah kita berbicara. Mana bicara ni, kita bercakap dengan Allah ni, berdoa pada dia, bermohon keampunan padanya, bermohon petunjuk, bermohon hajat. Itu mudah bagi faham kepada kita. Berkata Imam Ghazali di dalam kitab Al-Arba'in, bermula hakikat sabar. Ini mula hakikat sabar. Tadi itu dasar sabar tadi itu tahan pada marah, benda yang kita tak suka. Tapi hakikat sabar di sisi Allah ni apa dia yang sebenarnya? Tetap yang membangkitkan akan agama. Sabar ni, hakikat sabar ni adalah dia mesti berkaitan dengan agama. Kalau orang kata kita sabar, itu tak berkaitan dengan agama lagi, diri kita. Tapi ini mesti berkaitan dengan agama. Sabar ini baru boleh sampai pada hakikat sabar. Dia banyak peringkatlah sabar ini. Di dalam kitab-kitab yang lebih besar banyak lagi. Jadi membangkitkan akan agama pada melawan akan yang bangkitkan keinginan nafsu. Intaha ni maknanya itulah maksud sabar yang sebenar. Kita menahan diri kita ini, itu membangkitkan akan agama, menegakkan akan agama, mempertahankan akan agama, dan melawan akan membangkitkan nafsu. Maknanya nafsu suka macam ni, kita tahan nafsu kita daripada melakukan benda yang dilarang agama dengan sabar. Apa dia? Kerana manusia padanya dua puak tentera yang berlawan keduanya. Dalam jiwa manusia ni banyak makhluk yang Allah jadikan. Terlampau banyak sangat makhluk Allah bubuh dalam badan kita. Tapi yang besar-besar ni apa dia? Yang pertama akal tu yang besar. Akal fikiran satu makhluk. Marah itu makhluk, sabar itu makhluk, nangis, sedih itu makhluk, keseluruhannya itu makhluk. Dicampakkan dalam tubuh badan manusia. Kalau kita panggil hari ini apa dia, fizik, ilmu fizik, bagaimana dia punya barang-barang yang ada. Bahasa fizik itu saya tak pandai, tapi barang-barang yang ada dalam fizik tadi itu ilmu bagai dengan airnya, dengan bagailah teknologi sumber-sumbernya yang dalam tubuh badan, besinya, airnya. Begitu juga cakrawala kita ni, Bima Sakti. Dalam cakrawala kita tadi ni, sistem suria kita ni namanya Bima Sakti tadi itu. Maka lahirlah besinya tadi itu, emasnya, airnya, udaranya, galian, garam, berbagai lagi lah. Dalam tubuh badan manusia begitu juga ada. Apa dia? Salah satu yang paling besar yang kita selalu disebut akal fikiran.
dan segala yang bangkitkannya. Akal dan apa yang bangkitkan akal tadi itu. Akal di mana? Akal di hati. Dia bukan pada otak. Otak ni neuron menyimpan memori saja. Dan memori otak ini adalah memori sebagai persinggahan saja. Dia tidak kekal, dia akan hilang. Yang kekal adalah sulbi. Sulbi itu yang akan menghidupkan balik, yang kekal. Lepas tu kalau kita menguruskan jenazah, kalau kita nak cari balik kubur, apa barang yang kita nak ambil, nak alih kubur tu adalah sulbi. Yang sulbi ni hanya waktu malam saja. Kita boleh nampak lah. Nampak kita gali di kubur, kita suluh nanti di kubur yang lama tu, nak ambil, contohnya nak buat bangunan ke apa, banyaklah nak buat jalan apa semua, jalan raya, dikena alih. Dan benda ini harus dibuat. Bahkan kadang-kadang wajib kena buat sebab jalan itu penting untuk masalah masyarakat. Jadi ada kubur kat situ, kubur lama apa, jadi kita akan gali, kita akan lihat, ambil torchlight waktu malam, dan tulang sulbi ni akan bersinar. Dia akan bersinar. Dia akan bersinar. Tapi kalau sulbi orang beriman ni siang-siang dia bersinar. Yang kurang iman ni suluh malam-malam, ya, ambil, maka kita akan pindahkan ke tempat yang lain. Itu akal tu penting. Akal ni rohani tu yang penting. Akal ada di hati. Hati ada dua. Hati kita jasad, ada nurani dalam tu hati. Hak tu yang pemikiran yang jauh lagi. Kebatinan kita punya na'uzullah tadi tu adalah untuk membersihkan hati tadi tu yang ada akal dia, supaya kita mula berfikir. Fikir itu berlandaskan syarak, berlandaskan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam ilmu tauhid dia jenis falsafah 20, kita panggil sifat 20 ataupun falsafah 20 tadi itu, maknanya sebelum sampai kepada peringkat falsafah 20 tadi itu, kita kena memahami dulu tangga kepada falsafah, iaitu hukum akal. Hukum akal dalam ilmu tauhid. Itu akal yang membangkitkan itu. Yang kedua, syahwat, nafsu. Sebab tu ulama sebut akal berlawan dengan nafsu. Nafsu kita ada 3 kategori. Dalam 3 kategori dipecah-pecahkan balik lagi. Jadi biasanya 3. Yang pertama nafsu amarah. Nafsu amarah ni yang rajin buat benda yang maksiat. Ini yang kita nak lawan dia ni. Dah kerja dah buat maksiat sajalah. Apa? Sekecil-kecil maksiat sampai sebesar-besar maksiat. Itu amarah. Yang ni yang kita nak lawan. Dia kena lawan dengan satu sifat, iaitu sifat sabar tu. Sifat sabar dia ada 3 nanti dia akan susun balik. Jadi syahwat ni dia amarah. Jadi sabar ini adalah pemangkin nak mematikan sifat nafsu amarah, makhluk yang ingkar kepada Allah yang ada dalam tubuh badan kita, untuk naik ke satu peringkat namanya lawamah. Supaya kita boleh dah duduk di peringkat yang pertengahan. Tapi masih lagi tak cukup. Sebab lawamah ni juga kadang-kadang nanti dia akan buat maksiat kita lah tu. Kalau amarah ni kerja nak buat maksiat saja, tak henti-henti. 24 jam maksiat. Tapi sampai ke amarah, lawamah ni dia boleh kawal lagi. Tapi ada juga maksiat dia, kejap-kejap maksiat. Kalau habis imannya, turun imannya, buat maksiat. Naik imannya, nanti dia tak buat maksiat. Itu. Sampailah kita nak didik di sini supaya habis tidak ada maksiat. Dan bila ada maksiat, kita cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Contohnya, sudah ada buat maksiat, sedih dengki dengan orang, tak puas hati dengan orang, kita buang. Kata, aku tak puas hati dengan orang, kenapa? Nikmatnya orang bagi, yang ada pada dia tu Allah yang bagi, bukan aku yang bagi. Dia kaya, Allah bagi. Dia senang, Allah bagi. Dia sihat, Allah bagi. Dia berjaya, Allah bagi. Kenapa aku tak puas hati? Kan kita rasa tak puas hati, dengki. Ini sifat yang ada dalam tubuh badan manusia, iaitu hasad. Hasad ni datang daripada sifat marah tadi tu. Hasad tu dia punya punca pada marah. Marah ni dia punya ubat kena ada sabar. Ni dia ada link satu sama lain. Minta maaf kalau apa saya punya cakap ini tak sampai dia punya mungkin saya punya kelemahan lah. Tapi nak kata tadi tu kena jaga sungguh-sungguh. Bila ada hasad ni dia ada takabur. Dia takabur, dia rasa diri dia hebat pada orang. Bila dia rasa diri dia hebat pada orang, maknanya dia tidak percaya dengan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia bila tidak percaya dengan qada Allah Taala, maka dia tidak beriman dengan rukun iman qada dan qadar. Bila dia beriman dengan qada dan qadar, inilah berlaku kemaksiatan yang besar, iaitu mula dia tidak percaya dengan Allah Jalla wa Ala. Ada sangkut paut. Sebab tu ulama susun ni dia tak ceritalah, cuma saya link kan bagi nak mudah kita faham. Ni marah tu tak boleh ada.
Amarah tadi kita nak hapuskan, duduk kat lawamah ni kita nak hapuskan sampai jadi mutmainnah. Jadi sampai mutmainnah ni lah, sabar tu kuat. Di sabar itu kena kuat. Bila sabar ni kuat, maka kita tidak hasad dan kita tidak ada. Nanti kalau kita berasa hasad dengan orang, kenapa aku perlu hasad dengan dia? Nikmat tu Allah bagi dia. Allah yang bagi nikmat. Takkan aku nak benci dengan nikmat Allah? Kita sedar diri kita macam mana. Itu makna kita dah sampai tahap lawamah nak kepada mutmainnah. Tapi perjuangan nafsu ini bukan sehari dua, bukan setahun dua. Dia makan belasan puluh tahun. Ibu-ibu, ayah tahu dan biasa buat kadang-kadang, cuma kita tak sedar je benda tu kadang kita tengah lakukan. Dulu payah kita nak beribadah, sekarang kita mudah nak beribadah. Itu. Tapi tak boleh tinggal dengan tanggungjawab yang dituntut kepada kita. Itu syahwat. Sampailah kita kena pergi mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Yang redha tadi tu. Bila kita dah duduk di tempat nafsu mutmainnah, maka Allah kata irji'i, kembali pada aku. Supaya bagaimana nak kembali pada aku? Kita kena redha kepada Allah. Segala ketentuan kita redha. Di mana Allah tak kita, di mana Allah tentukan, apa yang Allah buat pada kita, apa Allah beri pada kita, semua kita redha dengan Allah. Radiyatan mardiyah. Maka bila kita redha, barulah kita dah Allah redha dengan kita. Bila Allah redha dengan kita, itulah orang kata apa? Ibadah paling besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, redha. Tapi nak redha ni tabarakallah, kita boleh sebut saja. Macam-macam kita boleh sebut, tapi perjuangan jalan hati ni bukan mudah macam itu. Kadang-kadang kita tak puas hati banyak benda, sembahyang hari-hari, baca Quran tabarakallah, tapi bila Allah bagi sikit je ujian, tak puas hati. Tak payah beli kasut tadi punya mahal dah lah rare, hilang. Baru lepas mayang tarawih 8 rakaat. Saya lah kot. Dah nak kata tu tadi kita ibadah banyak. Nak kata redha ni kita kata senanglah sebab kembali pada Allah. Bukan mudah macam tu. Kalau mudah ramai orang masuk dalam syurga. Kalau mudah ramai duduk dalam masjid. Kalau mudah ramai orang menuntut ilmu. Tapi nak boleh capai pada tu Allah twist sikit saja. Kadang-kadang anak kita anak semua satu, nombor 2, nombor 3 berjaya. Allah uji anak yang lah kali tak berjaya. Dia kita kata, saya okey. Kita okey, tapi berapa ramai kat luar sana tu tak okey. Tak okey. Jadi bagaimana keadaan tu bila Allah uji? Sebab tu kata, jangan kata-kata tu beriman. Selagi tak kena uji. Ujian ni, dia tengok. Selagi tak kena uji, apa yang kita lakukan dengan ujian Allah bagi. Kalau masih ada rungutan, ada tak puas hati, maka kita masih belum lagi sampai kepada radiyatan mardiyah. Jadi macam mana kita nak kata fadkhuli min ibadi, nak masuk ke kalangan hamba-hamba Allah seperti Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para ulama, para wali yang Allah sebut di dalam Quran an'amta alaihim tadi tu, nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Kita tak termasuk lagi dalam tempat tu. Mana kita masih lagi orang-orang yang mencari jalan nak mula angkat takbir. Bukan kita cari jalan nak khusyuk lagi. Belum, tak sampai lagi orang nak angkat takbir. Takbir pun kita salah dah. Duk tekan benda satu takbir sini ke sini, tak ada lah. Masih tikai kat situ lagi. Takbir lah kot mana cari kali pun. Yang penting takbir ihram tu yang wajib. Jadi mana keadaan kita sekarang ini? Kawal syahwat kita ini apa sahaja. Dan segala yang menyuruh kepada kejahatan, kita sabar. Maka jika menang yang menyuruh agama saya telah hasil pangkat sabar. Kalaulah kita boleh menang lawan segala sifat-sifat mazmumah tadi itu, perkara-perkara yang Allah keji, yang Allah larang, barulah kita sampai kemenangan yang pertama. Kata Piramli, kita mencapai kemenangan yang pertama. Sebab Piramli buat cerita tasawuf, sewa balik PWTC Pesta Buku, ada buku baru Ilmu Piramli. Diceritalah bagaimana ilmu Piramli ni dakwahnya bagai dalam tu, kalam-kalamnya tadi itu. Siapa penasihat dia antaranya Syekh Abdullah Fahim, antara gurunya yang banyak nasihat. Itu banyak lagi lah bab ceritanya tadi tu. Tapi kenapa pula dia punya filem itu macam tak tutup aurat apa semua?
Itu kena baca lagi kenapa sebabnya, kerana dakwahnya bagaimana tadi itu. Kan? Baik. Boleh beli buku. Sempat lagi hari ni. Esok baru, esok lah. Ada tajuk dia, jilid 1. Maka jika menang yang menurut agama, maknanya nafsu suruh buat macam ni. Akal tu agama suruh buat macam ni. Kalau akal kita menang, maka kita berhasillah sabar. Dan bermula sabar itu fardu ain. Ini bukannya seorang sabar semua akan selamat dosa. Tak, dia nafsi-nafsi. Sendiri-sendiri. Baru dapat pahala. Itu fardu ain atas tiap-tiap mukallaf, iaitu tiap-tiap orang yang telah balik. Semua manusia, nak muslim semuanya. Bila dia mukallaf saja telah balik, wajib dia kena ada. Sama ada sabar atas mengerjakan taat yang wajib, atau sabar atas meninggalkan maksiat, atau sabar atas bala. Ini 3 kategori. Banyaklah hari ini yang disusun ulama. Sabar ini terbagi pada 3. Pertama, sabar dalam melakukan ketaatan pada Allah. Kita semayang, kita puasa, banyak rintangannya. Sabar nak kena makan, tahan makan, tahan minum. Sabar nak bangun subuh, kan? Nak mari sini, nak sabar mengajar ilmu, macam-macam cabaran, kan? Ujian. Kena sabar dalam ketaatan yang kita lakukan, yang kita laksanakan. Kena sabar. Sabar dalam mendidik ahli keluarga kita, sabar dalam mendidik masyarakat kita, sabar di tempat kerja. Untuk kita pagi-pagi nak pergi tempat kerja, tempuh jam pula, bagai-bagai keadaan, tayar rosak, tayar pancit, kereta enjin problem, sabar. Handset pula ada meeting, tengok jam, itu paling nak terpakak badan-badan tu. Dekat mana tempat meeting aku ni kan. Tu saya tu kata, alah boleh pula handset jam ni payah tu lah. Sebab saya daripada pagi sampai hari ni, setiap hari pagi malam, hilang saja handset, tak bergerak. Apa tahu dari mana kita nak pergi. Kadang-kadang leceh juga guna teknologi ni, kena pergi juga pada buku, senang buka ada dalam tu dah. Buku hal pula macam sekarang ni, saya tak bawa buku, saya nak pergi mana? Tak puas hati. Ini semuanya cabaran dan ujian. Jadi kena sabar. Sabar dengan segala benda yang Allah berikan untuk kita lakukan. Kena sabar. Allah suruh kita berzikir, bukan senang nak berzikir. Sebut, semua ustaz sebut. Kan ustaz, kawan-kawan kita, kena rajin berzikir, kena rajin berzikir. Tapi nak boleh sebut subhanallah tu, ya Allah, ya Tuhan. Sebut Allah. Allah, 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 Allah. Cuba try ingat sebut Allah hari ni. Pada pagi sampai tidur balik. Sekarang lah start. Sebut Allah, 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 Allah kat mulut. Nak mulut. Kalau betul-betul kita nak dekat dengan Allah, nak sampai tahap hakikat sabar tadi tu, dia kena sebut Allah. Sebut Allah ni tak berhenti dengan mulut dulu. Ni Imam Ghazali ajar, ini yang disebut oleh Syekh Abdul Samad Al-Limbani. Kata kamu sebut Allah. Sebut Allah, Allah, Allah. Mula dengan mulut dulu sebut Allah. Oh ya Allah. Rahang ni lenguh. Rahang lenguh. Berbeza sebut la ilaha illallah. Tak gerak rahang lidah, la ilaha illallah. Sebab tu malaikat Israel bila dia mari nak cabut nyawa kita, dia akan tengok mana dia kalau celah-celah lidah ni ada sebut Allah. La ilaha illallah. Kita sebut mulut. Mulut tak gerak pun. La ilaha illallah. Lidah. Ini keistimewaan la ilaha illallah. Keistimewaan Allah dan keistimewaan la ilaha illallah. Keistimewaan kalimah tadi itu. Hak lain kita kena gerak mulut. Kita main AI pun, artificial intelligence pun, dia kena gerak mulut. Tapi la ilaha illallah lidah. Lepas tu malaikat Israel dia mari tengok mana dia kalimah. Sebab kalau dia orang beriman, malaikat Israel ni nak orang yang beriman ni ada mati dia dengan kalimah. Man qala la ilaha illallah fi akhir dakhala jannah. Masuk syurga. Walaupun dia ada dosa, dia akan diazab bersama, tapi dia akan masuk syurga. Dia akan tengok. Bila tengok kata tiba-tiba kat ailio dia tu ada kalimah Allah, maka cabut nyawa dalam keadaan beriman kepada Allah. Ini malaikat Israel. Tapi bertepatan, tidak kurang tidak lemah lah. Adalah cara dia, Allahu a'lam, itu hal Israel lah. Itu ilmu masa yang diberikan oleh Allah pada Israel. Ilmu masa daripada kita lain. Tengok jam pukul berapa, time bila. Itu beza. Sebab masa ni makhluk juga. Satu benda yang istimewa Allah jadikan sampai Allah bersumpah. Dia segala, contohnya sebut Allah, Allah, Allah sampai lekatlah hati. Apa saja pun Allah. Itu sabar. Sabar. Dan sebut Allah ni kena sabar banyak-banyak. Sabar. Cuba ibu-ibu ayah-ayah buat tengok. Balik rumah nanti try duduk sekejap. Nak duduk sekejap saja lepas zuhur sekejap ni ataupun duha, sebut Allah. Cuba buat kata sejam setengah jam.
Oh, dia punya mari macam-macam. Sat lagi main iblis bisik kat sini lapak perut keruk nak krek, sat lagi dia ke kawan telefon pula, dia macam-macam. Kalau tok guru saya dulu dia nak beramal ni, tingkap tu buka tiba-tiba. Ni tingkap mana? Tak ada tingkap kan? Tingkap tu buka. Hari pertama dia beramal. Hari pertama duduk kat masjid. Tok guru saya duduk masjid. Hari pertama nak beramal. Tingkap tu buka. Tingkap kayu lah. Boleh tahan tak apa lah. Tingkap tu buka lagi, angin masuk, boleh sebut lagi kan. Tiba tu katakan tingkap tu buka. Mari orang perempuan celah mana. Keliling semua penuh kat tingkap tu orang perempuan. Agak-agak terlibat apa. Itu nak zikir itu dia punya cabaran lah. Ibu-ibu, ayah-ayah ni jangan nak fikir lah, oh sebab Allah tingkap tu buka dia buat Allah tak keluar itu, dia mai ikut lain. Masing-masing punya ujian. Saya sebut sebab saya melaluinya. Allahu Akbar. Rahang kita sakit, nak boleh nak tu tak kira selawat lagi, ni baru awal. Pada peringkat awal Allah, supaya Allah tu melekat, barulah pergi pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan zikir-zikir lain, sebab Allah tu dah melekat pada kita dah. Allah ni melekat dengan kita ni maksudnya mula dengan mulut, melekat pada hati, mana hati hanya ingat Allah, sampai tidak ada huruf Allah dalam jiwa kita. Yang ada Allah saja. Jadi kita sebab Allah ada huruf lagi, Allah lah hati, sebab alif lam lam ha masih ada lagi. Sampai hilang huruf. Bila hilang huruf Allah, hanya Allah saja semata, apa pun Allah tidak ada. Macam mana nak sebut hilang Allah ni, tak ada huruf ni kata? Kena duduk situ baru tahu. Macam orang selemah kata, macam mana orang selemah kata, pergi lemah dulu baru tahu lemah. Itulah kita lemah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berenang, kita boleh berenang lagi, betul? Boleh kawal lagi, kaki duduk kocak. Masih ada lagi gerakan. Tapi lemah tak boleh buat apa dah. Penyerahan saja kepada Allah. Lemahlah diri kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru bila boleh capai kita hakikat sabar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tingginya tak, itulah hakikat kehidupan sebagai hamba Allah. Dia bukan tinggi rendah. Kerana dunia akhir zaman, dunia fitnah. Sebab tu kita berasa berat. Dunia akhir zaman selepas kebangkitan Rasulullah SAW adalah dunia fitnah. Sebab tu Nabi diutuskan, ini kembali pada sirah balik, sebab dia kaitan. Sebab ilmu asal dan tasawuf dengan fiqh dan tauhid itu ilmu asal. Pada sirah ini, kata sirah Nabi SAW diutuskan tadi itu bukan kepada satu kaum seperti umat-umat terdahulu. 124,000 Nabi, 313 Rasul diutuskan hanya untuk kaum saja. Nabi itu, kaum dia Samud, Ad, Fir'aun kaum dia, tadi itu Nabi Musa kaum dia saja. Tetapi Rasulullah bukan untuk kaum Arab, Quraisy, tidak semata-mata begitu. Tetapi Rasulullah diutuskan keseluruhan umat yang ada atas muka bumi, termasuk jin. Mana cabaran akhir zaman, sampai Nabi kata, menceritakan cabaran paling besar adalah fitnah Dajjal tadi itu. Tidak ada para Nabi terdahulu cerita tentang Dajjal yang begitu detail, melainkan Rasulullah SAW saja. Kerana setiap Nabi dan Rasul tak pernah terlepas mencerita tentang Dajjal. Nabi akan cerita tentang Dajjal. Sejak Nabi Allah Adam sampailah ke semua Rasul-Rasul, Nabi Daniel ke apa semua, Nabi Syed ke apa semua akan cerita tentang Dajjal. Tapi hanya cerita Dajjal saja, sebutan nama Dajjal itu saja yang akan jadi fitnah akhir zaman. Tetapi ketika Nabi menyebut tentang Dajjal, Nabi bukan bercerita tentang Dajjal saja, bahkan ciri-ciri Dajjal, matanya, sifatnya, bagaimana berdepan, macam siapa bunuh Dajjal, semua Nabi cerita pada kita. Cara yang Nabi cerita pada kita sekalipun, kita masih lagi ramai yang ikut Dajjal laknatullah. Ini itu tahu iklannya dah ada dah, pun duk ikutlah lagi. Orang kata jalan ni jangan lalu, depan tu ada gaung, sagi yang jatuh, orang tak pasang gaung tu macam mana sebab selekah, lalu juga jatuh. Kata jangan buat laju selekah ni, boleh bawa 50, dia bantai juga 120. Akibatnya apa? Bawa pula proton, tergulingnya. Bukan konti boleh tahan lagi, selekah tajam. Dah bagi arahan, tapi kita tak ikut. Tu dunia Allah dah bagi, Nabi dah bagi guideline, jangan ikut, habis. Itu kena sabar. Sabar yang pertama adalah sabar dengan ketaatan pada Allah. Sabar kedua adalah sabar daripada meninggalkan maksiat tadi.
Allah larang kita jangan buat ni, Allah larang kita jangan lakukan perkara ni, tinggalkan perkara ni, benda ni jangan kita sentuh. Babi ni haram disentuh. Oh, comelnya babi ni, merah pimping ni, nak peluk apa semua. Sama. Ada. Kita tak kot, anak-anak kita ada. Orang perempuan, dia akan boleh tengok. Jadi pula duk peluk babi. Tak ada cerita lain lah. Kenapa kena sabar? Allah nak uji kita ni. Atas muka bumi, hang sabar tak sabar apa yang aku bagi? Benda ringan saja. Jangan sentuh je. Banyak lagi benda lain boleh sentuh. Itu, banyak lagi lain-lain. Sabar dalam meninggalkan kemaksiat yang Allah lah larang pada kita. Segala jenis, minum araknya, berjudinya, bagai-bagai lagi, rasuahnya. Allah suruh sabar. Untung. Tetapi sabar dulu. Ni benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti ke akhirat, Allah akan beri ganjaran. Dan yang ketiga, sabar dengan ujian dan cabaran yang Allah beri pada kita. Tak kira lah apa jenis cabaran dan ujian. Kepada diri sendiri kita, kesakitankah, kesempitankah, kepayahankah, ataupun ujian daripada anak isteri kita, itu telah pasti dan wajib, kerana anak dan isteri itu adalah ujian kepada suami Allah bagi tahu pada kita, Nabi bagi tahu pada kita, ataupun ujian masyarakat, ujian sahabat-sahabat, ujian kerja, ujian beribadah pada Allah, bagai-bagai. Itu ujian. Jadi ada tiga. Kita kena sabar, iaitu ketaatan, meninggalkan maksiat, dan juga ujian daripada segala Allah punya cabaran dan ujian daripada kita. Itu sabar. Adapun sabar atas mengerjakan ibadat yang sunat dan sabar atas mengerjakan yang makruh dan harus, maka iaitu sunat bukan wajib. Ini. Maknanya benda-benda kita sabar dengan ibadat yang sunat. Ini tak wajib. Sabar yang wajib tu ketaatan yang wajib, sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, itu wajib lah. Tapi kalau sabar, contohnya sabar kita buat solat sunat, itu tak wajib, itu sunat saja. Sebab dia pun sunat. Puasa sunat, sedekah, infak, wakaf, itu sunat. Jadi maknanya dia sabar itu, hukum sabar kepada perkara sunat adalah sunat. Tapi hukum sabar kepada perkara wajib adalah wajib. Sabar melakukan solat 5 waktu, itu wajib, kita kena sabar. Dan sabar atas meninggalkan yang makruh, sama juga, meninggalkan benda yang makruh. Contohnya makan petai ke durian musim sekarang ni apa, benda tu makan tu tak makruh. Yang makruh tu kita pergi buat keluar bau tu pada orang, tu makruh. Selagi dia boleh simpan dalam perut dia tu keluar orang tak apa. Itu. Jadi maknanya ataupun perkara harus, maka itu semuanya sunat bukan wajib. Jadi sabar yang wajib adalah kepada farduan saja. Ataupun selain pada kefarduan, benda yang sunat, benda yang makruh, benda yang harus, itu semuanya sunat sabar. Dapat pahala lah kalau sabar tadi tu. Mana kita ada duit sikit, sabar bagi sedekah pada orang kita perlukan, itu juga dapat pahala. Pahala sunat kan tidak mencapai tahap pahala wajib lah, pahala sunat. Demikian juga sabar atas membalas akan orang yang menyakiti dan menzalimi akan dia, maka itu sunat juga. Orang sakit kita boleh balas balik. Contohnya kisos kan, orang yang contohnya dibunuh, maka hukumnya kisos, dibunuh balik. Tapi kita sabar, boleh bunuh, hukum Islam boleh bunuh balik. Hukum kisos tadi itu. Mana kalau orang menyakiti kita, potong tangan kita, jadi kita boleh potong tangan dia balik. Tapi kita sabar, tak apalah, aku maafkan dia potong, maafkan. Maka itu sunat. Dapat pahala sunat sabar tadi itu. Ia bukan wajib. Demikianlah juga sabar atas membalakan orang yang menyakiti dan menzalimikan dia, maka itu sunat juga. Tapi pahala sangat besar. Tapi kalau kita sabar, orang yang zalim kita tak balas balik. Orang yang duk kata kita tak balas balik apa semua, itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Az-Zumar ayat yang ke-10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya saja disempurnakan akan sekalian yang sabar akan pahala mereka itu dengan ketiadaan kira-kira banyaknya. Jadi sabar kesempurnaan akan sekalian yang sabar akan pahala mereka yang ketiadaan kira-kira. Orang yang sabar ni, tak kira sabar dengan kewajipan, kefarduan tadi itu, sabar dengan perkara sunat, sabar dengan perkara makruh, sabar dengan orang yang zalim pada kita, sabar orang yang tidak adil dengan kita sabar semua itu, maka Allah akan berikan ganjaran yang begitu banyak, bighairi hisab, maknanya tidak tahu berapa banyak Allah nak bagi. Ini kelebihan orang yang sabar. Telah menghimpun Allah Ta'ala akan berapa perkara bagi sekalian yang sabar, yang tiada menghimpun ia akannya bagi yang lain daripada mereka itu. Allah dalam sabar ni ada ganjaran-ganjaran yang tidak ada pada sifat-sifat mahmudah yang lain, tapi ada dalam sifat sabar.
Apa dia? Sekalian yang sabar. Yang tiada menghimpunkannya seperti mengampuni dosa dan rahmat dan pahala. Kira yang sabar ni, dosa kita diampun oleh Allah. Bukan sekadar diampun oleh Allah, orang yang sabar ni, sabar dalam ketaatan, sabar dalam apa dia meninggalkan maksiat, sabar dalam ujian, sabar dengan tomahan orang, kezaliman orang, kita sabar, Allah akan ampunkan dosa kita. Bahkan Allah bagi rahmat. Rahmat ni apa? Rahmat ni adalah boleh saya sebut sebagai tiket syurga. Kalau kita banyak pahala tapi tak ada rahmat Allah, takkan masuk syurga. Contohnya, analogi saya bagi mudah faham yang saya sebut sebelum ni, antara rahmat dan pahala. Macam kita nak pergi tengok bola, Selangor final lawan mana, Negeri Sembilan. Beli tiket. Harga tiket, saya pun tak tahu harga tiket berapa, tak pernah masuk stadium semua hidup. Berapa? 100 lah kita kata. Tiket final RM100 kan. Grandstand dia RM100. Kita pun bawa duit dalam poket. Sampai kita buat dalam poket RM80. Sampai ke kaunter, kata tiket ada lagi? Ada. Berapa harga? 100. Seluruh poket memang ada RM80 lah. Kata boleh tak boleh 80? Dia bagi tak? Dia tak bagi. 100 juga. 100 juga kena bayar. Dia tak ada diskaun tiket ini, tak ada. Sebab tu tulis kat situ 100. Kita ada RM80 ada duit, tapi harga tiket 100. Boleh tak kita masuk beli tiket? Tak boleh juga. Walaupun kita ada duit tadi itu, tapi tiketnya tak bertepatan. Kan? Tadi itu. Baik. Situasi kedua, kita buat duit 300 dalam poket. Pergi ke kaunter tiket, tanya, tiket berapa? Tiket RM100. Oh, dia ada 300, buat pula 300. Saya nak satu tiket, minta maaf, tiket dah habis. Pun tak boleh beli ke? Hak tadi sebab tak cukup duit, hak ni sebab tiket dah habis. Jadi duit itu kita ibaratkan, tidaklah tepat tapi nak mudah faham, duit itu ibaratnya pahala, tiket itu ibarat rahmat. Kalau kita ada pahala banyak tapi tak ada rahmat, tak boleh juga masuk syurga. Kalau kita nak mengharapkan rahmat tapi tak ada pahala pun tak dapat rahmat juga. Ada orang kata kadang-kadang, Ustaz kita masuk syurga ni sebab rahmat kan, tak buat pahala. Itu analogi dia. Nak dapat rahmat mesti ada pahala. Nak masuk syurga mesti ada rahmat. Jadi maknanya tidak boleh lari atas muka bumi ini sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meninggalkan maksiat. Kerana orang yang Mu'tazilah, dia berfikiran macam itu. Kerana orang-orang yang tidak mengikut landasan sunnah Nabi ini, ahli sunnah wal jamaah ni, dia tidak ikut begitu. Dia kata apa? Tak apa, jadi Jabariyah pula. Dia Qadariyah pula. Tak apa. Kita ni Allah dah jadi kita jahat, memang kita jahat. Nanti kat sana esok Allah bagi syurga pada kita. Dia fikir lagu tu pula. Ini salah. Dia tidak ada usaha. Dia tak faham apa maksud konsep ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak faham maksud usaha. Kerana usaha tu dia fikir usaha ni bila dia usaha dapat tak? Usaha tu kan sebab kita usaha kita dapat, tidak. Usaha itu adalah arahan Allah. Maknanya sabar dengan usaha. Kita pergi kerja, kita usaha. Dengan kepakaran, dengan kebiasaan kita dapat kerja itu. Engineer ke, arkitek ke, kerani sekalipun, mesti ada kepakaran benda itu. Kita pergi kerja. Kerana kita pergi kerja itu bukan sebab kita kerja dengan kepakaran ataupun kita punya tugas tadi itu kita laksanakan di pejabat, di ofis apa semua tempat kerja dan kita dapat gaji. Bukan. Kerja itu kita pergi kerana Allah suruh kita bekerja. Dan pekerjaan yang paling rendah adalah pergi ke pejabat melakukan kerja untuk cari nafkah keluarga. Itu pekerjaan yang paling rendah di sisi Allah. Pekerjaan yang paling tinggi adalah menuntut ilmu. Tak ada gaji tetapi dijamin rezeki. Cuma tadi tu dia kata kalau aku tak pergi kerja, kerja ni Allah suruh. Macam nak dapat gaji, kerja ni Allah suruh. Rendah lagi. Kategori itu rendah lagi. Ada lagi kategori. Bawah pada tu tak kerja langsung tak ada kategori dalam ilmu tasawufnya. Mana tak ada apa pangkat di sisi Allah. Ini saya cerita tentang pangkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang pertama sekali pangkat paling tinggi adalah orang yang menuntut ilmu. Itu paling tinggi sekali. Kerjaan dalam bab pekerjaan. Kerja kita orang Melayu ni faham kerja pergi kerja kan.
Tapi di sisi Allah pekerjaan itu adalah al-amal itu adalah yang pertama sekali menuntut ilmu. Turun pada itu adalah beribadah, baca Quran apa semua, berzikir. Turun sikit pada itu mana bantu orang. Pergi tolong orang, buat kebajikan. Bawah sikit dia adalah untuk cari rezeki nafkah anak bini. Nabi kerja, tapi peringkat Nabi tunjuk satu persatu. Mula Nabi bekerja, berniaga, mula kambing. Kemudian Nabi, last sekali, bila Nabi tadi yang bekerja ulang kambing ni, Nabi dengan Khadijah seorang. Tapi dalam Nabi ada 9 orang isteri yang lain pula tadi tu. Nabi tidak bekerja lagi dah. Nabi menyampaikan ilmu. Menyebarkan dakwah. Itu lebih besar. Menuntut ilmu ni paling tinggi ni dalam bab juga menyampaikan ilmu. Sebab tu Nabi dia ada rezekinya datang daripada Allah SWT. Kita tak jumpa dah lepas itu Nabi bekerja. Jadi Nabi jadi kepala negara, maka diberikan menyebarkan dakwah. Maka rezeki nanti Allah dah tetapkan lebih tinggi daripada orang pergi bekerja walaupun tadi itu. Cuma rezekinya tadi itu tidak macam orang simpan duit. Simpanan kita duit, rezeki kita ni logik mudah kita faham, simpan dalam bank, simpan dalam poket. Tapi rezeki orang yang menyampaikan ilmu dan menuntut ilmu adalah tersimpan di bank langit. Time bila dia perlu, maka Allah akan bagi guna pakai. Dengan apa jua cara sekalipun. Kereta dia contohnya. Orang lain puas kederung-kedegang cari gaji nak bayar tiap-tiap bulan. Dia tak perlu risau orang yang menuntut ilmu ni, orang yang menyampaikan ilmu. Ada je kereta selesai dibayar dia. Dia pun tak tahu punca daripada mana. Sila bulan kereta tu boleh dia bayar. Orang lain nak cari 400, 500, 600 untuk bayar tiap-tiap bulan, payah kerja. Tapi dia tak perlu pun bekerja macam orang lain, tapi dia hanya kerjanya menyampaikan ilmu. Sebab menyampaikan ilmu lagi susah. Salah ilmu dia sampai sampai dalam kubur, sampai ke akhirat. Allah akan bagi pada dia kereta dia. Kalau kita tengok ada orang menyampaikan ilmu, tabarakallah, para guru-guru kita kan. Macam Habib Omar turun, dia bukannya ada kerja menyampaikan ilmu, tapi tabarakallah, welfare dia hilang sebiji. Jumpa pencuri welfare dia, siapa tak kenal welfare? Dia cakap apa? Tak apa, ambil suruh pencuri tu ambil tu welfare, guna api sedekah kan. Kalau kita garak macam mana? Dia kata welfare potong saga welfare dia hilang. Orang curi welfare dia. Tapi jumpa balik lah. Ada orang kanjuk mana? Musim-musim situ jumpa balik. Kenal. Tok Uru. Kan? Jumpa. Dia kata, kita perlu kan? Perlu. Tak apalah. Welfare ni sedekah kan? Welfare sedekah. Sedekah berapa? Welfare sekarang 300, 200 lebih. Kan? Jadi saya beli 100 lebih, 190 kat 200. Kan? Dia bagi lah kita nak bagi tak tu. Motor, skris pun belum tu bagi kat orang. Kan? Ini. Sebab apa? Lepas tu dia ada lagi. Allah bagi. Kerana rezekinya di langit. Kita rezeki kita di bumi. Kena rompak nak curi. Maksud rezeki di langit adalah Allah. Sebab tu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, aku tak heran dengan tentang rezeki aku. Kerana selagi aku bernyawa, rezeki aku sentiasa ada. Dan aku tahu bila rezeki aku habis, bila aku mati, rezeki aku tak ada. Nah itu orang. Jadi payahlah kita sampai tu kita kena sabar banyak tadi tu. Dan ilmu sabar ni mula dengan sebut Allah, kita tengok macam mana. Ada zikir-zikir dan juga ibadah-ibadah yang lain. Saya habis sikit kan. Sekalian yang sabar yang tidak menghimpun itu rahmat dan dapat pahala. Orang yang sabar Allah bagi keampunan dosa, lepas tu Allah akan bagi rahmat, dan rahmat ni adalah kunci. Sebab kita orang semua kita masuk surga dengan rahmat Allah dan dapat pahala dan jadi ikutan dan pertolongan. Dan orang yang sabar ni, orang suka ikut dengan orang sabar ni. Rasulullah ni antara sifat besarnya adalah sifat sabar. Selain daripada tabligh pada ni sidik amanah tabligh fatanah, ada sifat lagi yang lain, itu sabar. Tengok sabar Nabi tabarakallah. Sabar Nabi ni kalau boleh tengok ke puncak akhirnya, Nabi pergi Taif. Taif ni satu bandar ahli keluarga Nabi, bukan orang lain. Kerabat-kerabat Nabi Taif, Nabi hijrah nak dapat perlindungan. Kita pergi Taif, dia pergi dengan Zaid bin Harisah, anak dia. Tapi bila sampai masuk bumi Taif, apa yang berlaku? Nabi dibaling batu oleh anak-anak budak-budak baling batu kepada Nabi, sampai darah yang ada pada Nabi itu penuh kat badan, sampai kasut Nabi yang warna kulit bertukar kemerahan, berjalan berbunyi darah. Dahsyatnya yang kena pada Nabi. Zaid bin Harisah tak tahu macam mana duk kawal Nabi. Tu Nabi dikawal pun teruk balik. Datang Jibril dengan malaikat Jabal.
Dia kata, "Ya Rasulullah, nak suruh kah aku angkat bukit apa dia Taif ni? Taif di tepi bukit. Aku angkat bukit Taif ni, aku terbalikkan semua yang mampu habis buang." Kata orang Kedah, geram. Malaikat pun tak puas hati tengok Rasulullah buat macam tu. Apa kata Nabi? Biarkan. Doa yang panjang lah. Biarkan. Mungkin hari ini mereka tidak beriman, tapi anak cucu cicit mereka nanti akan beriman kepada Allah. Dan hari ini beriman. Kesabaran Nabi SAW begitu dahsyat. Dan kesabaran Nabi bukan untuk dirinya, tapi untuk umat manusia. Keimanan umat manusia. Nabi sabar. Begitu dahsyat. Jadi kita kena ikut Nabi. Tak ada tempat lain yang perlu kita ikut melainkan Rasulullah. Akhirnya kena firman Allah SWT, "Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Bermula mereka itu sekalian yang sabar itu, alaihim salawatun, atas itu ampun dari Tuhan mereka itu, dan nikmat, dapat keampunan dan nikmat. Nikmat pun dapat, rahmat pun dapat. Dan mereka itu jua yang mendapat petunjuk kepada yang betul. Wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar, Allah akan bagi petunjuk. Apa yang perlu kita buat? Sabar dalam melakukan ibadah tu. Kata sabar dalam kita nak bersihkan jiwa dengan sebutan Allah tu. Kita buat sungguh-sungguh, penat lelah kita sabar, nanti Allah akan beri petunjuk. Petunjuk ni lah yang kita mendapat ilmu daripada Allah. Kalau kita ngaji ilmu, dikatakan laduni, ilmu kasyaf, ilmu kebatinan. Kebatinan ni bukan ilmu batin, ini bukan kebatinan ni. Apa maksudnya? Ilmu pembersihan jiwa batin, hati kita bersih. Jadi maknanya bila dapat petunjuk, muhtadun. Dalam kehidupan kita ini, pergerakan kehidupan kita, kita nak cari satu benda yang paling penting, iaitu hidayah daripada Allah. Kita nak makan perlu dari hidayah. Kalau kita tak dapat hidayah daripada Allah, makan betul tak baca bismillah. Walaupun kita duk mengapa bismillah tadi tu dah. Ngapa bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Macam-macam doa baca panjang. Ngapa ingat tegur orang, tapi kalau kita makan hari itu Allah tak bagi hidayah, lupa bismillah, makan dah habis dah, baru tu ingat. Dah macam itu. Berbagai lagi lah, macam-macam benda. Jadi kalau Allah beri hidayah, potong bawang pun kita baca bismillah. Naik kereta kita baca bismillah. Apa saja kehidupan, kerana bismillah ini satu kalam yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu hebat. Wallahu a'lam. Insya-Allah nanti kita sambung kembali pada tajuk ini bulan depan. Bulan depan pun saya tak pasti. Tak. Nanti maklum balik. Dia apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang yang lemah itu daripada diri saya. Maaf banyak-banyak. Ada ilmu yang salah, ilmu yang tidak betul, ilmu yang terlepas cakap, tegur hati, mohon maaf, mohon teguran, mohon betulkan. Ilmu yang salah, ilmu tidak tepat itu mohon tinggalkan. Dan ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan Allah berikan pengajaran dan kefahaman pada kita untuk beramal dan mendapat syafaat Nabi SAW di padang mahsyar nanti, insya-Allah. Amin. Jazakumullahu khairan jazaa ahlan makan dan minum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma zidna rahmah wal maghfirah wal barakah sa'adan al majlis. Allah fakihna fi liwanina bi ta'awud bi jannah mutum salatina wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal rabbi zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma minkum.